الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kita masa dan peluang untuk berada dalam masjid pada malam ini. Sidang jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita akan menerusi pengajian kita pada hari Rabu malam Khamis, iaitu kitab berkaitan dengan Syama'ilul Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabawiyah. Kita pergi kepada ringkasan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada mula kelahiran Nabi sehinggalah kewafatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapakah kita perlu belajar sedikit sebanyak ringkasan sejarah Rasulullah ini? Kerana asalnya kitab Syama'ilul Muhammadiyah ni dia tak ada ringkasan sejarah Rasulullah ni. Dia terus-terus tu ke bab yang pertama. Tapi menjadi satu keperluan dan juga sebagai asas yang baik ataupun yang bagus untuk kita tahu sedikit sebanyak sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mula daripada lahir. Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 20 April 571 Masihi. 12 Rabiul Awal kalau bulan Masihi, 20 April 571. Ini merupakan tarikh kelahiran yang popular. Ada pandangan lain menyatakan tarikh lahir Nabi ialah pada, kalau tak silap 9, ada setengah pendapat kata 9 Rabiul Awal pun ada, 2 Rabiul Awal pun ada, 10 Rabiul Awal pun ada. Ada beberapa pendapat lah, tapi yang masyhur 12 Rabiul Awal. Orang yang membantu proses melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Asy-Syifa, yang menyusukan baginda Halimatus Sa'diyah, yang mengasuh baginda Ummu Aiman. Okey. Orang yang membantu proses kelahiran, kalau kita tok bidai lah, membantu Aminah, ibu baginda sallallahu alaihi wasallam, ialah nama dia Asy-Syifa. Kemudian yang menyusukan baginda ialah Halimatus Sa'diyah. Kalau kita belajar sirah Rasulullah, orang yang menyusu Nabi ni dua orang yang paling masyhur. Kalau dalam kitab Zadul Ma'ad, tulisan Imam Al-Jauzi, Ibn Qayyim Al-Jauzi, dia kata dua orang. Hak pertama Suwaibah nama dia. Dalam buku ni tak ada ayat dia, Suwaibah Al-Aslamiyah. Cuma Suwaibah ni dia menyusu Nabi hanya beberapa hari saja. Kalau tak silap dari riwayat tu kata 5 hari lah. Sebab tu dalam buku ni dia kata yang menyusukan baginda Halimah Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah, daripada Bani Sa'ad, satu bani, satu kaum di tanah Arab. Dia menyusu Nabi sehingga usia Nabi 5 tahun. Maknanya 5 tahun tu tak nyusu dah lah, tapi hidup dengan Nabi Muhammad hidup dengan Halimatus Sa'diyah sampai umur 5 tahun.
Ada orang petika, kenapa menjadi keperluan nak menyusu cari orang lain? Mak tak si nyusu ke? Ada. Dia kadang-kadang benda ni dia berkait juga dengan tradisi ataupun norma satu-satu masyarakat. Mungkin benda tu kalau di Malaysia kita buat lagu tu orang kata pelik lah. Kalau di negara Arab, benda tu norma biasa, benda biasa, tradisi lagu tu dah. Jadi isteri ni selepas dia melahirkan anak tu, dia boleh berkhidmat untuk suami dia. Dia boleh berehat, dia jaga mana-mana patut. Bukan bermaksud dia biar 100% anak tu dengan ibu susu wedok lah. Adalah time-time dia pergi ziarah ke apa. Itu adat orang Arab lagu tu. Dan juga dari segi kecerdasan berbahasa tu, kepetahan berbahasa tu, lebih lagi orang-orang yang duduk di kawasan kita kata pedalaman ni, Badui ni. Jadi Bani Sa'ad ni dia duduk dalam sikit. Jadi Nabi pun boleh kepetahan dari segi berbahasa. Jalan benda tu mungkin kita tak buat kajian, kita pun tak tahu betul. Kalau tak petah bahasa orang duduk pedalaman, kita pergi atas anak kita di Kuala Balah tu deh. Balik-balik kajak Kelantan buka. Boleh jadi. Wallahualam lah dia. Yang mengasuh baginda Ummu Aiman. Nama Ummu Aiman. Jadi Rasulullah lahir pada 12 Rabiul Awal hari Isnin. Seterusnya pada umur ataupun pada tahun yang keempat, pada 36 sebelum kenabian, tahun ke-36 sebelum kenabian, dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah oleh malaikat. Kemudian baginda dikembalikan kepada ibunya. Belah dada ni dia ada satu perbahasan ulama lah. Dia panggil istilah syaqqus sadri. Syaqqus sadri, syaqqu belah, sadri dada. Ada ulama kata secara maya, ada kata secara fizik betul, ada kata sekali kena, ada kata 2 kali kena belah dada tu. Siapa? Peristiwa Isra' Mi'raj dan sebagainya lah, ada kena peristiwa, ada kena berkaitan dengan syaqqus sadri ni, belah dada. Dada Rasulullah SAW dibelah sebanyak 4 kali. Dalam ni dia kata 4 kali, iaitu pada usia 4 tahun, kemudian sebelum dewasa, kemudian sebelum diutus menjadi Rasul, dan sebelum peristiwa Isra' Mi'raj. Buat kekotoran yang ada dalam tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada sifat-sifat mazmumah, riya, takabur, ujub, sum'ah. Proses ni tak berlaku pada kita lah. Ni nak cerita Nabi ni kerana dia ada kelebihan pada dia lah. Tetapi bila mana kita menyelusuri sejarah awal kenabian pada dia mula lahir dan sebagainya, kita kena sedar di situ terlalu banyak riwayat-riwayat yang mana bila diperbahaskan, diperdebatkan oleh sarjana, terutama ulama-ulama hadis, mereka mendapati banyak sebenarnya riwayat yang tidak sahih. Bila kita sentuh benda ni, orang jadi kejutlah, jadi sensitif pula. Kerana apa? Kita sudah lama terdedah dengan penceritaan berkaitan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dalam satu pattern yang seolah-olah agung ataupun sakti bagi kita. Persoalannya betul ke tak? Nak tahu betul tak betul, kita kena balik kepada hak asal. Kita sudah mengakui bahasanya Al-Quran, As-Sunnah adalah sumber rujukan utama. Jadi dalam bab ni pun, bab kelahiran Nabi, kena refer kepada Quran Sunnah jugalah. Mungkin refer kepada Quran tak ada. Cerita tak ada Quran Allah sebut Nabi ni lahir kepada hari Isnin 12 Quran tak sebut gitu ni. Tapi bila disemak hadis, ada. Dehok kita duk dengar Nabi lahir, contohlah dalam masyarakat kita ke apa, masa Nabi lahir, hak paling common sekali, hak paling umum kita dengar ke apa ni, api di istana Kisra tu terpadam. Apa lagi saya sebut, ada tak ingat? Lepas tu bumbung di istana Kisra tu pun bergegar. Lagi Aminah masa nak lahir ke Nabi, dia tak rasa sakit apa pun, dia kata. Dia ngandung Nabi pun tak rasa apa. Ada riwayat hadis tu.
Kemudian Asiyah wa Maryam, Asiyah dengan Maryam, isteri Firaun tu turun mari masa Aminah nak bersalin. Riwayat-riwayat seperti ini harus ditapis dan dicari kesahihannya. Bila mana kita cek, kita tengok itu tidak sahih, maka kita kena akur. Jadi tak boleh nak bawa cerita lah. Tetapi kita rasa selesa dengan cerita tu kerana apa? Kerana sudah dibukukan dalam buku-buku sekolah anak-anak kita, kerana dibukukan juga dalam kitab-kitab berzanji yang kita baca masa maulud. Cuma masalah kita ni tak je terjemuh kitab berzanji. Pandai hafal tu 5-6 muka tu ingat. Tapi suruh terjemuh dia baca tu gapo tak tahu. Setengah orang tak urut nak terjemuh. Apa pula terjemuh? Penting nak terjemuh tu penting supaya tahu gapo hak kita sebut. Siapa dia mau cerita masa Nabi lahir, unta boleh kecek dalam kitab berjanji. Jadi bila disemak, benda tu tidak sahih. Hak ambo ayat tadi pun, hak Asiyah wa Maryam turun gapo tidak sahih. Tapi menjadi satu sentimen dan satu, kita kata prejudis daripada masyarakat bila kita bercerita tentang perkara gini. Sini kita sebenarnya perlu kepada ilmu dan juga keterbukaan lah. Kita kena akur. Bila benda tu memang tidak sahih, kita kena akur lah. Tidak sahih. Tapi setengah orang dia masih nak mempertahan isu gitu. Dia gini, yang mudahnya kita pergi gini. Cara kita mikir adik jemaah. Kita kena ada satu cara mikir. Kita nak sabit cerita-cerita bunyi bisa tadi dengan Nabi. Dia gini lah ni, kalau tak sabit langsung pun cerita hak kita dengar hak bisa pada Nabi tu, Nabi tetap menjadi Rasul. Dan Nabi ada mukjizat paling utama, iaitu Al-Quran. Hak tu sudah cukup untuk meletakkan Nabi ni seorang hak kita kena angkat dia sebagai pembela agama. Cukup dah. Maknanya kalau cerita-cerita tu tak wujud pun tak apa dah. Kerana apa? Nabi bawa Quran dan Nabi memperjuangkan Islam, itu sudah cukup dah bagi orang yang beriman. Tapi bila orang yang tidak beriman dan dia rasa tertarik nak dengar benda pelik-pelik, seolah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untouchable, dia sakti, tak boleh nak setuh langsung, tak boleh nak kata tak molek. Ada bahagia-bahagia dia, bukan kata nak kata tak molek tu memanglah Nabi ni paling molek. Hak cara kita mikirlah hak tadi dia. Kata Nabi ni bila lahir unta boleh kecek. Ni kita nak kata katung pun takut dia memarah. Cubalah selidik. Ambo pun jahil juga, ambo tidak tahu, tapi cubalah selidik balik. Kita kena terbuka dan tengok balik. Betul ke hak kita duduk tahu selama ni? Kerana dalam sirah Rasulullah SAW, sejarah-sejarah sahabiah, sejarah sahabat-sahabat Nabi ni, dia terlalu banyak penceritaan yang kita guna istilah bagi sarjana dalam bidang periwayatan sirah disebut sebagai kisah-kisah Israeli, kisah-kisah Syi'iyah. Orang Syiah dia reka cerita pasal Nabi ni banyak. Dan ada satu kajian penulisan akademik, kalau tak silap apa peringkat PhD, ada di satu universiti, dia buat kajian berkaitan dengan hadis ni. Terdapat hampir 1 juta hadis palsu yang direka oleh Syiah, terutama dalam kisah-kisah periwayatan sirah Nabi. Dan hadis tu berlega sekitar kita ya. Dia panggil dengan istilah hadis maudhu', hadis cipta, reka. Ikut sedak dia. Benda ni memang sentimen dalam masyarakat Melayu kita. Kalau kita kecek silap-silap orang bui sedah kita label ada selalu kena. Tidak kena cak go tu kena cak go ni. Demo nak royak kita cak go apa benar tak ada masalah. Selagi mana demo boleh bawa hujah, ya kita boleh dengar. Tapi kalau demo bawa sentimen saja, perasaan nak marah tak aci lah. Boleh tak padai kata tak boleh nak lawan dengan kita. Kita tak silawai lah pakai tak lawan. Tak ada dengan kita cari orang lain lah. Bukan kata tak ada sahih. Kisah riwayat tentang kelahiran Nabi ada. Sahih pun ambo rasa peringkat hadis hasan jelah. Antaranya semasa Rasulullah SAW lahir, Aminah dia tengok kaki dia keluarnya pancaran cahaya. Dan cahaya tu
bersinar siapa ke bumi Syria, bumi Syam. So yang kedua pula, Allahumma salli ala. Yang kedua pula pasal bintang-bintang. Orang Yahudi ni kerja dia memang dia suka ramal bintang. Hak zodiak ke apa semua tu pergi ke adik-beradik tu belakang lah kalau ada percaya hak tu sebenarnya. Wasuk akidah tu. Jadi Yahudi ni dia ramal bintang, dia tengok-tengok, dia kata, bintang ni gini-gini catur ni Nabi akan lahir. Begitu juga Hercules, Maharaja Rom, dia pun congok-congok bintang tu, dia kata malam ni Nabi akan lahir. Cuma dia tak tahu daripada bangsa mana, daripada kawasan mana, dia tak tahu. Tapi hadis berkaitan dengan tu, hadis hasan, boleh terima pakar. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak adil dari segi menyampaikan maklumat kepada orang Yahudi juga supaya mu tahu ke dok ramai-ramai bitel ni, mu ramai tu ke lagu mana? Mu kena dakwa, mu kena royak betul, mu tengok tu lagu mana. Jadi orang Yahudi pun royak kepada kaum dia, betul malam ni ada lahirnya seorang nabi. Ada waktu yalah, kalau ada pihak lain tu kita tak berani nak kata lah. Dah. Siapa utuh boleh kecek. Dia ada satu cerita utuh boleh kecek ni. Tapi tidak utuh kecek juga. Ada seorang sahabat ni, sahabat Rasulullah SAW, terlepaslah dia ni daripada sekatan puak-puak Quraisy. Semasa dia nak pergi jumpa dengan Nabi, kau balik daripada lepas jumpa dengan Nabi, kamu tak ingat. Jadi dia terlepas daripada sekatan ni, dia pun jumpa dengan kaum dia. Jadi kaum dia berkata, mu dalam perjalanan tadi tak ada orang sekat ke? Dia kata tak ada. Selepas molek puak-puak Quraisy tak sekat aku. Dia kata kecuali seorang tahan aku tadi, dianya Umar. Masa tu Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab, masa tu dia masih kafir Quraisy lagi lah. Nah, jadi kaum ni pun terkejut lah. Dia kata Umar hak tahan tadi, dia tak buat gapo ke? Tak ada, dia kata. Nah, tapi dia siap doa kawin pula. Dia kata moga-moga jalan litah-pitah bukit apa balik dengan selamat lah. Jadi puak-puak ni pun terkejut. Nah, dia kata ada salah seorang tu kata, mungkin dah deh Umar ni akan dapat hidayah lah satu masa nanti. Ada seorang tu pula kata, ni nak cerita kait dengan Utah tadi. Dia kata kalau Umar tu masuk Islam, Utah pun boleh masuk Islam, boleh syahadah juga. Dia kata nak rakyat tak logiknya Umar ni boleh masuk Islam pada masa tu. Kenapa? Umar ni dianya baik benar, sedara marahlah dengan Abu Jahal tu. Kalau Abu Jahal ni seksa orang Islam, Umar pergi tenyih pisah, tenyih pedang atas perut orang Islam. Betapa zalimnya masa tu, masa dia kafir. Nah, tapi bila dia masuk Islam, macam-macam riwayat kita dengar betapa hebat orang bernama Umar. Dia kecek dengan Nabi sebetul lah, pasal Tuhan, pasal Allah, pasal akidah. Lepas tu jelas dia nampak. Dia pun kata, ya Rasulullah, kalau gitu puak-puak musyrikin Quraisy yang duk sembah tu kafir lah. Dan kita boleh memerangi mereka lah. Ya, Nabi kata boleh. Mari kita akak pedang pergi bunuh. Dia kira nak bunuh lalu Umar ni. Rasulullah kata, sabar, belum sampai perintah lagi nak pergi bunuh, nak perang dengan dia orang. Maknanya nak cerita, waktu kata kalau Umar tu boleh syahadah, Utah pun syahadah juga. Betapa tak logiknya dia. Ni Nabi beranak, dia kata Utah boleh kecik Arab, lagi tak logik. Jadi kita sebenarnya tak boleh nak buat katung mana pasal Nabi ni. Memang ada beberapa kisah yang mistik, yang ajaib, yang kita sebut irhasat ataupun irhas. Kisah-kisah ataupun peristiwa ajaib yang berlaku kepada Rasulullah sebelum Rasulullah bangkit menjadi Nabi disebut irhas. Bila Muhammad dah jadi Rasul, kita sebut mu'jizah. Itu tidak dinafilah, ada berdasarkan riwayat-riwayat sahih. Kemudian di jemaah sekalian, kita sambung pada tahun yang ke-6. Bonda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Selepas itu baginda diasuh oleh datuknya Abdul Muttalib. Bonda Rasulullah Aminah wafat di Abwa, suatu tempat antara Makkah dan Madinah selepas menziarahi makam ayah baginda iaitu Abdullah.
suami dia lah. Dia pergi ziarah makam suami dia pun sakit, pun dia jatuh sakit situ dan meninggal di sana. Di sini pun ada sedikit pertikaian, tapi hamba tak saya bawa ke depan sangatlah, perbahasan ini terlalu detail dan juga agak rumit, complicated lah. Setengah pendapat ulama kata bapak Nabi, ibunda Nabi, ayahanda dia ni dipertikaikan juga status sama ada boleh syurga ke boleh neraka. Dia ada banyak pendapat, 3 pendapat lah, banyak pun 3 lah. Satu pendapat kata mak ngayah Nabi walaupun dia tak terima Islam lagi, dia masuk syurga. Satu pendapat ulama. Satu pendapat ulama kata mak ngayah Nabi tu masuk neraka kerana dia tidak boleh Islam lagi, dia tidak Islam. Satu pendapat lagi dia panggil berserah. Dia berkecuali, maknanya serah pada Tuhan belaka kerja. Kenapa ada ulama kata syurga, neraka? Kerana wujudnya perbahasan atau wujud persoalan-persoalan yang perlu dijawab. Jadi mereka ni jawab bukan kata ikut akal saja, ikut hujah-hujah daripada Quran dan hadis belaka. Jadi kalau kita tanya kita kena ayat 3 tu lah. Alik mana? Alik tak tahu, mudah. Pasal kerja syurga neraka ni kerja Allah. Kadang-kadang orang nak debat Allah. Siapa tahap balah benda ni. Jadi tak perlulah gitu. Benda ilmiah ni dia kena cerdik lah. Kemudian pada tahun yang ke-8, jadi selepas ibu dia wafat pada tahun ke-6 tu, Nabi Muhammad dijaga oleh Abdul Muttalib, datuk dia. Datuk dia take over dia lah, jaga dia. Abdul Muttalib pula wafat pada tahun yang ke-8. Maknanya dia 2 tahun yang ngetuk dia. Sedihlah kalau kita ni ayah mati sebelum beranak. Mak mati umur 9 tahun pula. Tak ada berasa dia kata kasih saya tu deh. Nabi lah betul lah. Tapi Allah jaga dia. Abdul Muttalib wafat pada tahun yang ke-8. Selepas itu baginda diasuh oleh Abu Talib, bapa saudara baginda. Abu Talib ni bapa saudara Nabi. Dia ni adik-beradik dia pula Abdul Muttalib, Abu Talib ni adik-beradik dia Abu Lahab. Jadi Abu Lahab tu pak saudara Nabi tu. Kemudian adik-beradik dia lagi Abbas. Kemudian mak saudara dia Safiyah. Kemudian Abu Talib Abu Talib ni. Jadi daripada Abu Talib ni lahirnya Ali, Sayyidina Ali itulah. Jadi Sayyidina Ali ni sepupu dengan Nabi. Ja'far bin Abi Talib sepupu dengan Nabi juga. Gitu. Kita fikir logik deh. Kita cetera tengok. Dalam Quran sebut jelas celaka. Kalau kita orang mampu caperak lah deh, belakang cok atas jilat cok lah deh kepada pok saudara sendiri. Tabat siada abi lahabin watab. Kalau kita lah deh, rasa tak sampai hati pok saudara sendiri. Tapi memang realiti dia lagu tu lah. Dalam memperjuangkan agama, Rasulullah adil. Kira siapa hak lawan Islam selalu kena. Tak kisah dia tu daripada darah daging sama sekalipun. Darah daging baginda sendiri sekalipun. Selepas pada itu baginda bekerja sebagai pengembala. Jadi umur 8 tahun ni bunyi kucing ke? Baginda bekerja sebagai pengembala kambing. Dan kalau kita tengok nabi-nabi semua ni rekod dia pengembala kambing ramai. Kerana apa? Allah nak mendidik kasih sayang tu dan juga cabaran dalam urusan membela haiwan ni bukan satu benda mudah. Bela benda hak hidup ni satu kerja payah. Kita peraya pun payah dah. Silap-silap tahu makan ke apa mampu. Kambing pun serupa. Nak didik supaya jiwa Nabi ni boleh depan ke benda hak hidup ni. Nak jaga lagu mana. Binatang ni, makhluk Allah ni. Kemudian pada tahun yang ke-12 pula, yakni umur baginda 12 tahun, baginda mula berniaga. Baginda bermusafir ke Syam. Baginda singgah di Busra dan berjumpa dengan pendeta Buhairah.
yang menasihatkan Abu Talib supaya menjaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana baginda akan menjadi rasul. Kemudian maknanya tahun ke-12 umur Nabi 12 tahun ni Nabi pergi berdagang. Nah, lepas tu jumpa dengan seorang pendeta nama Buhairah. Buhairah ni kata supaya jagalah Muhammad ni. Maknanya masa ada di Busra tu sebenarnya Abu Talib ni dia plan dia nak pergi ke sampai ke Rom tu. Nah, untuk berdagang. Kerana apa? Dia patah balik kerana Buhairah tadi nasihat, dia kata mu jangan pergi sampai ke Rom. Takut membawa Muhammad sampai ke Rom, ada pendeta-pendeta di sana tu tahu boleh chain ni Muhammad rasul, ni Muhammad ni umur 12 tahun ni seesok akan jadi rasul, takutnya pergi ke demo tu, takut demo tu bunuh. Jadi Abu Talib pun balik selalu. Abu Talib ni apa saudara paling bela Nabi lah. Tapi kesudahan dia tidak memilih agama Islam juga. Nah, pada usia baginda 20 tahun mengikuti perang Fijar. Ada yang berpendapat pada ketika itu umur baginda 15 tahun. Perang ini antara kabilah Kinanah termasuk kaum Quraisy dan kabilah Qais. Kabilah Kinanah dengan kabilah Qais ni, kedua-dua mereka ni kabilah daripada bangsa Arab, Quraisy. Kerana di Mekah tak ada Yahudi Mekah ni. Hak cerita Nabi kena tipu kau Yahudi sihir Nabi, Yahudi khianat ke Nabi, tu semua cerita di Madinah. Kerana apa? Yahudi tak ada di kota Mekah. Bangsa Yahudi ni tak ada di kota Mekah. Nah, jadi perang itu berlaku antara pendapat lain kata pada usia Nabi 15 tahun. Hijrah Nabi apa masa perang ni, dia pergi ke medan perang, dia tidak perang, tapi dia tolong orang pejuang-pejuang ni, dia tolong Allah anak panah. Nah, dia Allah habis dia pergi Allah tu Allah. Nah, jadi masyarakat Arab ni memang kalau bab perang ni benda biasa sebenarnya. Hak tu kita tengok sementara perang dia. Habis Syria, pergi ke Yaman pula, pergi ke sana pula. Dia panggil Arab Spring tu dia. Lepas pada Arab Spring tu banyak negara Arab bergolak. Kita kata dia peperangan dan sebagainya. Kita tidak boleh mengatakan bahawasanya itu adalah satu perkara yang negatif. Tidak juga. Kadang-kadang perjuangan ni dia satu tahap memang dia perlu kepada tumpah darah, perlu pada peperangan untuk menegak keadilan dan juga kebenaran. Kalau hak mati kena apa ni, kena semelih, hak kena tiket terburai perut. Orang Arab ni yang merasa benda biasa, dia biasa tengok belakang. Kecuali Arab moden hak duk bandar lah, macam orang Arab UAE, kalau duk di Abu Dhabi, Dubai tu mewah mungkin dia tak nampak lah. Tapi kalau puak-puak hak duk di Iraq, puak-puak hak duk di Syria, hamba ada buah di tempat kerja hamba tu, dia daripada Iraq. Dia cerita betul. Dia kata waris dia sendiri kena kerak kepala. Masa tu dia tengah sekolah menengah, kerak kepala depan rumah. Askar mari kerak kepala. Jadi fobia dia kata. Dia membesar dengan penuh ketakutan. Alhamdulillah dia sama-sama mengaji boleh mari Malaysia. Jadi dia cerita memang orang Arab ni perangai wuduh dah. Nah, kita kata perangai kasar lah. Bunuh-bunuh ni terutama askar dia lah dah. Sebab tu kalau cek balik sejarah ataupun punca berlakunya peperangan di Syria pun daripada benda kecil ya sebenarnya. Hak Syria hak bergolak lah ni itulah, hak negara hancur lebur tu deh. Asal negara comel sangat-sangat indah tapi hancur lebur hanya daripada benda kecil ya. Budak sekolah ya nganyi ke Bashar al-Assad tu. Nganyi ke presiden dia. Dia coting di sekolah, di dinding-dinding, di jambe-jambe, dia tulis Sukutul Bashar. Sukutul Bashar ni jatuhlah pemerintahan Bashar. Tu ya dia coting benda tu ya. Supaya kita lah tak suka ke pemerintah, sampai ke anak kita pun dengar kita tak suka. Budak-budak dia dengar tak suka, bakal dia pergi coting di sekolah, dinding-dinding Sukutul Bashar. Jadi
Adalah hak mata-mata kerajaan ni kat dia tengok, dia kata mana sekolah ni deh, siapa contoh yang banyak kita temu tulis besar-besar pula. Dia bertanya pengetua, budak mana gapo buat apa ya sekolah mu buat lagu ni deh. Cikgu besar ni kak bila kata boleh mari ni, apa lagi? Cari pak sudah lah budak tu nya. Boleh budak tu. 2-3 orang. Ni hak cerita asal dia ni hamba dengan lama dah cerita 2014 lagi ke. Nak ulai balik, nak betapa nak royak perpecahan, peperangan di kalangan masyarakat Arab ni dah. Bila mana budak ni dia hadap ke pengetua, pengetua ni nak royak street tau street, dia telefon ke ketua polis, ketua bala tadi, ketua bala tu mari. Ambil budak ni, buat pergi bala polis soal siasat. Dan orang pengampu dengan pemerintah ni, jenis orang kita kata makan pong dengan pemerintah ni, kalau boleh dia nak buat sokau kecil pun dia nak tunjuk ke pemerintah dia, orang atas dia supaya nama dia naik. Jadi dia buat tindakan ke budak ni, dia tahan 2-3 hari, mokpok pergi. Pergi bala polis minta tolong laki gapo cerita sikit dia. Amun dia minta baliklah anak-anak ni halu-halu belaka sekolah rendah ya. Dia tahu dia balik. Dia kata nanti dulu kita tengah buat kira ni. Apa menghina kerajaan pemerintah ni. Siapa satu masuk berhari-hari, siapa masuk minggu. Akhir sekali ada seorang polis tu kata kan, dia kata kalau mu nak mari ambil anakmu, dia royak kepok dia. Mu buat mari binimu, zina dengan aku, pas benih tu ambil. Hak tu lah anakmu. Maknanya anak hak lah ni mu tak boleh ambil lah. Dan hak tu ubik pada mulut orang ni pula, hak Arab Syria sebut ni adalah Arab Syria hak pahami Syiah. Dia ada 2 aliran besar ke di negara Arab, Syiah dengan Sunni. Sunni ni kita lah pun ahli sunnah wal jamaah. Bila dia kata gitu kahwin ni pun panah. Moga masa tu badi kuat lagi tak tahu mana bisa. Kahwin ni akak gu. Sebutir bandar mari. Moga anak kahwin ni 4-5 orang juga ni. Ada 4-5 keluarga juga mari. Serai bala polis. Lepas serai bala polis, minggu depan kecoh satu bandar. Dia bermula di bandar Homs kalau tak silap hamba. Kecoh bandar, bulan depan kecoh lagi, siapa naik Basharam tak ada 2 bulan, perang selalu. Akak senjata habis. Bala-bala polis hak mana ahli sunnah wal jamaah declare selalu. Siap masuk dalam ni internet, dalam YouTube. Bahawasanya dia akan taat setia kepada Al-Quran dan Sunnah, akan membela gini-gini. Hak mana pun Syiah akan taat setia kepada Bashar al-Assad. Perang selalu. Hak pelik kita tak tahu mari kok mana senjata. Hak tu pun boleh, hak ni pun boleh. Mujur helikopter tak ada dia. Helikopter daripada kerajaan. Tapi nak royak bila peperangan berlaku, orang Islam saling tolong-menolong. Dari segi senjata, dari segi duit. InsyaAllah benda tu boleh sampai. Ibaratnya kita, na'udzubillah deh, kalau kata Malaysia kita pakai pistol pun tak ada. Lesen pistol pun payah nak boleh. Kalau takdir berlaku peperangan, yakin dah. Akan ada pembela-pembela agama ni hawak mari benda-benda tu kita ajar, kita nak tembak lah ke mana gapo semua. Kerana itulah antara salah satu jihad yang paling besar sekali. Antara lain tengoklah macam krisis di Ambon sekitar 1990 berapa dulu, Ambon hak Maluku tu deh. Tak logik belakang mari kok mana senapai ke apa. Mari kok apa ni mujahidin lah, kita tak nampak siapa dia ni. Tapi dia punya donation, dia punya sumbangan, keuangan dia tu dia boleh salur. Sebab tu Amerika ni dia paling takut sekali mujahidin lah. Sebab tu dia pergi label consider, dia kata Osama bin Laden mujahidin, dia kata hak tu mujahidin, hak ni. Dia takut sebenarnya. Kerana apa? Mujahidin ni bila berlaku kezaliman atas masyarakat Islam, atas umat Islam di satu-satu negara, dia akan masuk selalu. Tengok Bangladesh senyap ke lah ni. Myanmar senyap. Kemungkinan boleh berlaku. Ada mujahidin masuk ke lagu mana. Apa ni yang masuk bom sedah 2 kan. Kecut perut lah kerajaan mentah. Mungkin dia declare okey kita genjatan senjata dan sebagainya. Tetapi apabila benda ni melibatkan banyak negara, lepas tu pula dia punya strategi dia kemas pokok kafir ni, itu sukar. Contohnya nak masuk dalam Palestin, tak boleh masuk pakai sudah pokok mujahidin. Sebab apa? Sebab Amerika, negara-negara kafir, dia sudah kontrol negara Arab sekeliling dengan Israel tu, termasuk Mesir, termasuk Jordan. Dia dah kuasa dah dari segi politik negara-negara hak likung Palestin ni.
Sebab tu mustahil senjata boleh masuk sampai ke Gaza. Mustahil. Hak kata tentera Gaza hebat, boleh nyelai dalam air, boleh tembak. Merasalah macam cerita tak apa betul, cerita dongeng yang lebih. Nah, kenapa? Hakikatnya setiap tahun dalam musim Ramadan, ramai mana hak mati. Tengoklah Ramadan baru ni berapa ratus orang mati. Ramadan tahun depan pula. Nata Yahudi Amerika ni tahu dah. Habis dia bunuh, target dia siapa? Cukup lah. Puasa nak pula dia buat. Lah ni senjata senjata lah, puasa nak pula dia pergi timbuk pula. Matilah gitu ya. Jadi dia pergi capur tangan di negara Mesir, Amerika ni. Dia lantik pula General As-Sisi sebagai presiden. General As-Sisi ni, hamba tanya seorang Mesir tu, dia kata, tu dia tu Yahudi. Lagu mana? Dan di Mesir tu, channel TV Yahudi, channel TV Israel, import, export, makan, minum daripada Israel belakang. Termasuk Jordan. Orang Islam nak masuk lepas ke mana? Sebab tu orang petika banyak benda lah. Bukan kata segi senjata mustahil masuk, duit pun mustahil boleh masuk. Kalau demo kata, demo claim lah ada 100,000 nak masuk ke Palestin, tak tentu lagi. Demo ada ubat teh 1 kontainer, 5 kontainer nak masuk, tak tentu siapa lagi. Pengalaman orang Melayu, orang Malaysia kita pun di Gaza tu deh, ada satu organisasi pun dia kata mustahil. Tapi orang tu dia claim, dia sudah hantar 5 kontainer ubat teh, makanan ke apa. Mustahil. Mustahil boleh masuk. Sudah dikontrol oleh Amerika, sudah dikontrol oleh Israel semua. Kemudian pada tahun ke-25 usia baginda menikah dengan Khadijah. Dengan Khadijah baginda memiliki 6 orang anak, iaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah dan Abdullah. Ada setengah riwayat kata Khadijah pada masa ni umurnya 40 lebih dah. Itulah riwayat yang popular yang kita dengar. Tapi dari segi perbahasan ulama dan logiknya, usia Khadijah sama usia Nabi masa ni, 25 juga. Cuma dia janda. Satu sahih dah. Dia beza ahli jemaah antara sahih dengan popular. Kena duduk situ dulu. Ibarat kita nak pergi perumpamaan apa? Orang kata nasi kabu poloh kedah salong suhu dia. Tak sahih lagi suhu setara mana. Hak ni nasi kabu original, sedap sungguh. Bila kita teh betul-betul nasi kabu dengan ulai dia, dengan budu, dengan nasi pulak warna hitam dia, hak ni popular. Tapi kita tengok ulai ni tak ada deh, gua tu tak cukup, gua ni tak cukup, tapi dia popular. Begitu juga dalam urusan sejarah ni, sirah ni, riwayat ni. Hak kita popular tu tak semestinya betul lagi. Hak betulnya mana? Hak betulnya hak sahih. Walaupun 3 orang hak sokong sahih tu, 3 orang yang hak dengar dia tu tak sahih, maka dia boleh digunakan pakai sebagai hujah. Kemudian akhir sekali pada usia baginda 40 tahun, wahyu pertama turun kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan Allah. Yang pertama beriman dari kalangan lelaki adalah Abu Bakar. Abu Bakar ni sahih rapat Nabi daripada zaman kecil lagi. Dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi sendiri. Dari kalangan wanita adalah Khadijah, isteri Nabi sendiri. Dakwah secara sembunyi-sembunyi Syriah selama 3 tahun. Jadi bila Nabi masuk umur 40 sampai 43, Nabi dakwah secara Syriah, secara rahsia, dengan anak beranak, dengan sains-sains rapat. Jadi wahyu yang pertama turun ni dengan masuk apa? Dengan masuk surah yang pertama diturunkan kepada Rasulullah. Ada setengah ulama kata surah Al-Alaq, ada setengah kata surah Al-Fatihah dan sebagainya. Tapi yang masyhur dan yang sahih surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kerana apa? Kerana surah tu nak menggambarkan betapa perlunya ilmu kepada manusia. Jadi setakat tu dulu untuk malam ni, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Ya malam ni kan hujan, atau dia berasa macam letih ya. Amuk letih dak main dengan hujan ni. Jadi Allahumma sayyiban nafi'ah. Moga Allah memberi kebaikan daripada air hujan tu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.